Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, macam yang dijanjikan, kita akan siapkan Mazda Mazda RX-7 untuk part tu. Aku demam, tewas juga. Jadi demam teruk lah. Tahan lah. Doakan aku cepat sembuh, amin. Sambil-sambil kita repair kereta ni, kita dengar ceramah Ustaz Don Daniel. Jadi apa yang aku tinggal itu hari, aku dah pasang sikit bahagian suspension belakang. Engine aku dah pasang. Kalau korang nak tengok, tengok dekat video sebelum ni, ada buat part 1. Jadi sekarang aku nak pasang untuk part untuk kereta ni dah siap. Nanti aku sambung balik. Jadi korang sambung untuk ceramah guys. Sambil aku pasang ni, korang layan, korang boleh dengar sekali. Ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Okay guys, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis dan pihak masjid serta sahabat-sahabat daripada CBP Bank, Co-op Bank pertama, kerana sudi memberikan peluang kepada saya untuk duduk di dalam satu hari yang bersejarah, iaitu untuk malam Rabu, malam Khamis 19 Muharram 1441 Hijrah, untuk sama-sama kita mendoakan kepada masa hadapan abang-abang dan kakak-kakak PT3 dan SPM, dan sekaligus menjadikan malam ini lebih bermakna dengan kita menyediakan ruang untuk sedikit tausiah. Insya-Allah peluang dan ruang yang bagi kepada saya ini, saya akan guna sehabis baik untuk menghurai dan berkongsi serba sedikit apa ilmu yang ada pada diri saya, agar bermanfaat sama-sama kepada kita, insya-Allah. Seterusnya, yang kedua, kepada para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ilmu ini, ada salah, ada silap, ada kurang daripada saya, berikan nasihat dan teguran. Seterusnya, kepada ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat yang ada dalam masjid yang mulia ini, marilah kita guna peluang ini untuk berdoa pada Allah. Sebab Nabi kata, bila berkumpul umat aku, pasti aku Allah Ta'ala jadikan bagi umat aku yang kumpul ramai-ramai ini, ada di kalangan mereka yang doa dia makbul.
Maka di kesempatan ini kita sama-sama berdoa. Yang pertama, kita mohon pada Allah supaya Allah tetapkan iman kita semua. Amin. Yang kedua, kita minta Allah Ta'ala matikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala terima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat, kita minta Allah Ta'ala bagi peluang masuk tahun baru ini supaya kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Dan yang kelima, kita mohon pada Allah seumur hidup kita sekali pun jadilah Allah bagi peluang kepada kita untuk jadi tetamu menziarahi Baitullahil Haram, buat kerja haji dan umrah. Amin. Semua sihat? Tak dengar suara pun. Sihatkah? Barulah dengar. Baik, disebabkan sihat, boleh dah nak minta tolong dua perkara. Yang pertama, majlis malam ni buat untuk semua orang. Jadi saya mohon kepada semua, majlis ni orang buat untuk kita. Susah-susah bank dekat KL walaupun asal Pulau Pinang buat untuk kita. Jadi mai kita duduk dekat-dekat sikit, tunjuk kita seronok orang buat majlis untuk anak-anak kita. Boleh? Mai duduk dekat-dekat sikit. Mai rapat-rapat sikit. Mai. Barulah nampak muka abang-abang yang buat ni tingkatan 5. Tingkatan 5. Belakang apa? Tingkatan 3. 5 juga. 5. Tingkatan 3 mana? Tingkatan 3. Okey, tingkatan 3, masya-Allah. Baik. Terima kasih. Saya sangat berpegang teguh dengan kedudukan di dalam majlis ilmu. Saya amat berpegang teguh dengan kedudukan di dalam majlis ilmu, sebab dalam surah Al-Mujadalah selalu kita dengar para ustaz dan beberapa orang-orang alim akan baca ayat ini, iaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan yang ada ilmu itu beberapa darajat. Biasa kita dengar ayat itu, tapi sebelum ayat tu dia ada ayat dia lagi. Ayat tu dah tengah-tengah. Sebelum tu dia dah masuk Isyak ke belum? Dah masuk Isyak belum tuan pengurusi? Masuk dah. Azan dulu ke ceramah atau wajib? Kalau azan dulu boleh tak? Sebab yang mai hari ni bukan semua orang Seberang Jaya mai. Jadi orang yang tak mai, mereka akan tunggu azan untuk sembahyang Isyak. Kalau tak azan nanti mereka ingat hari ni tak ada Isyak. Esok kot Isyak mereka ingat lagu tu. Jadi kita azan dulu lah kot no. Begitulah. Boleh? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته
إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. Ayah ibu yang saya kasih sekalian, abang-abang yang saya muliakan, ayat tadi saya bacakan ia adalah menunjukkan pendirian saya kepada kedudukan dalam majlis ilmu. Kata Allah, Allah mengangkat darjat orang yang ada ilmu dan orang yang beriman itu dan ada ilmu beberapa darjat. Tapi sebelum Allah kata Allah angkat, Allah cerita dulu tentang kedudukan. Allah kata, ya, ayat yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Sadaqallahul azim. Dia ada ayat awal dia. Dia satu ayat. Ayat 11 surah Al-Mujadalah. Kata Allah, hai orang yang beriman. Ni Allah cerita. Sebab Allah kata dalam surah Al-Mulk, Allah kata ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang buat kita? Allah buat kita tu, pengetahuan Allah yang buat kita itu lebih tahu kita daripada diri kita. Jadi Allah kata, hai orang yang beriman, bila kamu duduk di dalam majlis ilmu, nampak Allah sebut, maka berilah ruang kepada orang duduk, dan ketika dikatakan kepada kamu bangun, datanglah dekat, maka bangun, datanglah dekat. Yarfa'illah, baru Allah angkat martabat ilmu kita. Kalau kita buat pengajian dan semua orang duduk jauh-jauh, nanti ayat tu macam mana kita nak beriman? Sebab itu saya sangat berpegang teguh dengan ilmu mesti kena duduk dia betul. Sebab tu Syekh Nuruddin, Pak Maulana yang hebat, tok guru yang alim, kedudukan dalam mengaji mesti jaga. Sebab tu abang-abang dalam kelas pun kena jaga. Tak boleh kita duduk menerak ke apa masa cikgu mengajar. Sebab apa? Duduk itu menentukan kita dapat ilmu atau tidak. Sebab tu jangan hairan, duduk dalam kelas yang sama, cikgu yang sama, subjek yang sama, tetapi yang akan terhasil nanti dua jenis orang. Satu hak boleh, satu hak tak boleh. Cikgu yang sama, subjek yang sama, nada suara yang sama, classroom yang sama, kitab yang sama, hari yang sama, tarikh yang sama. Tapi yang terkeluar dari dia jadi dua orang, tiga orang manusia yang berbeza. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, baginda Nabi kata, ilmu ni bila dia turun itu seperti jatuh ke tanah. Dia akan ada tiga jenis tanah. Satu, tanah yang lembut, cantik, elok. Air hujan mai jatuh ke dia, dia serap air hujan, dia tumbuhkan tumbuhan daripada air hujan tadi. Masya Allah, orang ramai dapat manfaat. Tanah tu subur dia. Yang kedua, tanah tu keras, tak boleh buat apa. Air hujan jatuh, tapi dia bertakung jadi tasik. Binatang, tumbuhan, manusia boleh main minum dekat dia. Dan yang ketiga, tanah yang gersang, dia merekah terus. Air turun dekat dia, mengalir sampai ke bawah. Tanah tu tetap tak jadi apa-apa. Macam tu manusia. Ini hadis Nabi. Au kama qala. Ini riwayat imam-imam macam Imam Muslim. Sahih hadis ini. Apa dia? Manusia ada tiga jenis. Bila ilmu sampai dekat dia, bila jatuh pada dia, ada orang dia ambil manfaat tu, ilmu tu duduk kat dia, dia jadi bagus. Masya Allah, hebat dia. Dan bukan saja dia jadi hebat,
orang keliling dia pun jadi hebat. Masya Allah. Macam Imam Syafi'i, mai ilmu Imam Malik jatuh kat dia. Tengok Imam Syafi'i hebat dia macam mana. Bukan saja Imam Syafi'i hebat, tengok kita sampai hari ni beza dengan Imam Syafi'i 1400 tahun masih pegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Hebat, Masya Allah, hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia macam ayat bertakung. Apa dia? Dia dapat ilmu, tapi diri dia tak berubah. Dia macam tu juga daripada dulu. Tapi bila dia dapat ilmu tu, dia cerita dekat orang, orang ramai dapat manfaat. Dia tak berubah. Dia tak berubah. Dia dapat ilmu ekonomi, dia dapat ilmu ini, dia dapat itu. Okey, dia kerja sebagai cikgu, dia kerja sebagai pensyarah. Bagus, alhamdulillah. Tapi dia tak ke mana. Tapi orang keliling dia, Masya Allah, hebat dia. Itu macam ayat yang bertakung tadi. Yang ketiga ini tak upaya. Ilmu jatuh dekat dia, dia tak boleh apa, orang keliling dia pun tak boleh apa. Ni hadis Nabi. Sebab tu Imam Syafi'i, ketika ditanya Imam Syafi'i, wahai Imam, macam mana imam boleh jadi hebat, bijak? Imam Syafi'i kata, akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, ilmu tak mai melainkan dengan 6 syarat. Yang pertama, cerdik. Ni sekejap lagi kita bincang insya-Allah. Saya kita cerita bersempena dengan anak-anak, abang-abang, keluarga semua ni nak ambil SPM dengan PT3 ni, kita ni susah hati sama. Sebelum nak pergi dengan lebih jauh, saya tak pasti rasanya tadi Tuan Pengerusi kita tak mula surah Fatihah lagi kan? Mukadimah belum lagi kan? Tak apa. Jadi marilah kita sama-sama mula dengan surah Fatihah. Surah Fatihah ini kita nak ambil barakah daripada dia. Sebab boleh jadi dalam majlis ilmu kita ini ada orang yang buat dosa. Memang kita manusia, saya boleh buat dosa. Semua yang ada bawah boleh buat dosa. Dan disebabkan dosa itu, apa yang kita nak bincang hari ini berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan orang alim, cikgu-cikgu semua, berkaitan dengan masa depan orang yang belajar ilmu, mungkin tersangkut, kita tak faham. Jadi kita minta dengan berkat surah Fatihah tadi, dia menjadikan surah Fatihah, kita kata Al-Fatihah. Pasal apa? Pembukaan. Mungkin dengan sebab kita baca surah Fatihah tu, dia jadi futuhat. Dia terbuka pintu hati kita. Kita dengar ilmu, ya Allah, faham hari ini. Berkat daripada surah Fatihah. Dia jadi ampunkan dosa kita. Dia turun barakah dekat kita. Yang patutnya Allah kata, yang kawan duduk dalam majlis ilmu ni, pukul 9 sekali lagi baru dia mula faham. Pasal apa? Dia kena duduk lama dalam majlis ilmu. Allah ampun dosa dia dulu. Doa ampun dosa, ampun dosa. Pukul 9 sekali lagi baru dia mula nak faham. Sebab kita baca surah Fatihah muqaddimah, berkat surah Fatihah yang diturunkan oleh Allah daripada min kanzil arash, daripada harta karun arash itu, dia ampun terus dosa semua, dia bagi barakah. Sebab kita hadiahkan pula kepada Nabi dan orang lain, kita berkebajikan pula, dapat pula pahala, titik hitam hilang. Daripada susah nak faham, dia jadi faham. Ini berkat. Sebab tu kita mula majlis kena baca surah Fatihah. Ini penting. Bukan orang selalu bila kata jom kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah, apa buat benar Nabi tak buat. Bukan, kita nak bincang yang tu. Hak hadiah tu satu perkara, hak untuk kita tu penting. Sebab al-ilmu nur. Imam Syafi'i kata, aku mengadu kepada tok guru aku Waqi', syakautu ilal Waqi', aku mengadu kepada guruku Waqi', su'ul hifzi, hafalan saya lemahlah wahai tuan guruku Waqi'. Nama tok guru dia Waqi'. Wahai tok guruku Waqi', hafalan saya lemahlah, kata Imam Syafi'i. Maka tok guru dia kata, tarkil ma'asi, kamu tinggalkan daripada buat maksiat. Pasal apa? Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya, dia tak akan duduk dengan benda yang kotor. Mana nak tahu kita mai tadi, asal-asal kita ada niat apa dia? Cikgu suruh mai. Nampak macam ada harapan tu. Cikgu suruh mai, tak mau mai pun. Cikgu suruh mai, mai juga. Tahu-tahu sebab baca Fatihah permulaan, hak tadi tu dia hilang. Dia jadi macam mai kerana Allah pula dia timbul dalam hati. Sebab duduk dalam hati ni kerja Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita tak boleh bagi petunjuk, Allah aja kerja dia. Baca surah Fatihah, ikhlas dia. Ikhlas Allah buka pintu hati dia, dapat ilmu dia, masya-Allah. Itu mahal.
Jadi marilah sama-sama kita mulakan surah Fatihah dalam majlis ilmu kita, hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, khusus kepada ahli qaryah Masjid Seberang Jaya dan masjid sekitarnya, dan seluruh orang Pulau Pinang secara amnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Yang kedua, sebelum kita nak mula lagi kuliah malam ini, marilah sama-sama kita membacakan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak selawat pun. Marilah kita membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda adalah kunci ilmu. Baginda adalah ilmu yang berjalan. Baginda adalah orang walaupun buta huruf tetapi telah menghidupkan ilmu di bumi Madinah sehingga digelarkan sebagai Madinah Al-Munawwarah. Kita, minta maaf nak abang minta maaf Ustaz. Saya kalau cakap saya minta maaf. Kita, kalau kita tak cerdik mana, kalau orang mai tanya kita benda untuk nak jadi cerdik, kita tak jawab, kita tak boleh nak buat apa. Dan boleh jadi kalau orang mai tanya kat kita pun, Allah hang teruk sangat tak payah buat apa biarlah, takat jadi macam aku pun boleh hidup ah. Kalau sebab kita tak cerdik, kita jawab lagu tu. Betul sebab ilmu kita tak sampai. Tapi Nabi buta huruf. Allah sebut dalam Quran, wa ma tatlu min kitab wa ma tatlu min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Kamu tak pernah baca satu apa pun sebelum Quran turun, dan kamu tak erti tulis satu apa pun. Kamu tak boleh, Nabi Allah Ta'ala kata. Sebab kalau kamu boleh, mesti orang kata Quran ni kamu buat. Maknanya Nabi, mukjizat Nabi buta huruf. Tapi buta huruf Nabi, Nabi telah menjadikan penduduk Madinah yang buta huruf sama macam Nabi, cerdik, menjadi manusia yang hari ini kita sebut nama mereka sebab nak ikut contoh tauladan mereka. Sekali lagi saya cerita, semua yang mana berkaitan ulama dan ilmu saya akan cerita sebab saya teruja. Malam ni patutnya kita kena cerita tajuk surah Yusuf. Malam ni sebab CBP memang bawa saya khusus untuk bincang surah Yusuf. Sebab satu-satunya surah dalam Quran ni petunjuk untuk kita. Dalam buku petunjuk untuk kita ada satu surah dia bincang tentang kena belajar menabung dan simpan duit dan investment, apa nama bahasa Melayu? Pelaburan. Kena pandai melabur. Satu surah bincang tajuk tu, membuatkan sebuah negara selamat. Kalau surah At-Taubah bincang tentang peperangan, mempertahankan akidah dan pendirian untuk selamatkan negara. Dalam surah Al-Baqarah menceritakan tentang iman dan akidah. Dalam surah Al-Namlu, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, Allah kata apa? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Macam mana dengan ilmu untuk membina negara. Sebab dua-dua itu presiden negara. Allah bagi kepada mereka bukan harta, ilmu untuk jaga negara. Tapi dalam surah Yusuf, untuk jaga negara mesti kena pandai jaga duit. Jadi bank bawa saya untuk bincang tajuk ni, saya pun ready ya.
Sampai-sampai kat tangga, dia peluk saya, bukan peluk saja, peluk ada makna. Dia peluk, ustaz, malam ni semayang hajat dengan pelajar, kena cerita pasal ilmu. Allah Jahannam. Nasib baik mai-mai semayang hajat. Hampa minta hajat, hampa periksa. Aku minta hajat, aku nak bercakap malam ni. Jadi kita nak cerita pasal ilmu, saya syok. Sebab apa? Ilmu, contoh mudah lah. Ni kitab tuan-tuan ni bukan kitab saya ni. Kitab ni dia adalah kitab muntakhab hadis yang dikumpul oleh Imam Syekh Yusuf Kandahlawi ni, orang-orang alim zaman Syekh Zakaria Kandahlawi ni. Dalam tajuk berkaitan dengan kalam, hikmah, solat, ikhlas, dakwah, tabligh, ada satu tajuk dia ilmu. Nak habaq kata ilmu ni besar tak besar, dalam kita berdoa, Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkan dosa kami, wali walidina, dan ibu bapa kami, wali jami'il muslimina wal muslimat, dan sekalian orang muslim muslimat, wal muallimina wal muallimat, dan guru-guru. Special, ada doa khusus untuk guru, orang yang bawa ilmu. Engineer tak ada, minta maaf, bukan nak perkecil engineer, tak. Tapi engineer tak ada, arkitek tak ada, doktor tak ada. Yang ada dalam doa kita, al-muallimina wal muallimat, dan guru-guru yang lelaki dan guru-guru yang perempuan. Tu doa minta depan Tuhan tu. Engineer apa semua, dia kata habis tu kami guna. Tak masuk dalam muslimin muslimat. Masuk dalam orang ramai lah. Masuk dalam muslimin muslimat. Tapi khusus untuk orang ada ilmu, Allah letak special. Sama juga macam kita duk baca zikir tu. Macam mana zikir tu yang apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nama malaikat dengan orang yang ada ilmu, guru dan sebagainya, duk sebaris dalam Quran. Duk sebaris. Tak cukup tu, Allah bak pula. Orang yang menuntut ilmu, macam kita hari ni menuntut ilmu, saya dapat ilmu daripada tuan-tuan, tadi saya dengar pun saya dapat ilmu, tuan-tuan pun dapat ilmu. Allah kata apa? Aku angkat darjat orang yang beriman dan berilmu sebelah-sebelah. Iman dengan ilmu duduk sebelah, mesti power ilmu. Jadi saya seronok nak cerita. Sebab apa? Sebab guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, almarhum guru kami Syekh Ridha Salim Ali, almarhum guru-guru kami yang alim-alim yang lain, semuanya bila mai tajuk ilmu, mereka akan teruja pesan dekat kita. Hampa kena dengar elok-elok, sebab ilmu ni akan bentuk manusia. Kalau tidak, 3 kali ni lah. Ada orang yang ada ilmu tinggi, tapi kedudukan dia dalam neraka. Siapa? Iblis. Lebih alim dari malaikat. Kedudukannya dalam neraka. Barsisa. Ini diceritakan oleh guru kami. Barsisa. Tahu cerita Barsisa? Tak tahu. Tahu ke tak tahu? Tak tahu nak cerita? Tak tahu, saya cerita. Ayah tahu ke tak tahu? Tak boleh, jangan jawab. Simpan dalam hati. Ini diceritakan oleh guru kami, almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Kata Tuan Guru, ada seorang lelaki di zaman Bani Israel. Ni yang cerita kat kami, guru kami, Tuan Guru Datuk Harundin. Cerita ni saya biasa dengar dekat kami masa duduk mengaji dekat pondok dulu. Masa duduk mengaji dekat sekolah menengah di Bontebai pun dengar benda yang sama. Ustaz-ustaz kami cerita benda yang sama, tajuk Barsisah. Cerita ni bukan ustaz kita cerita. Cerita ni Nabi sebut dalam hadis. Ni bukan analisis. Setengah orang dia nak dengar, ni analisis apa? Analisis baru nak percaya. Kita dah, orang Islam bukan nak tunggu analisis. Nabi habaq, jadi tak jadi, kami percaya. Hak tu baru betul. So Nabi cerita kat kita, Nabi kata, ada seorang lelaki nama dia Barsisah. Dia hidup zaman Bani Israel. Lama. Nabi dengan Bani Israel, jangan kata Bani Israel yang Nabi Musa tu. Dengan Nabi Isa bawa Bani Israel tu pun, Nabi kita jarak 500 tahun. Nabi kita dengan Nabi Isa jarak 500 tahun. Hak dengan Bani Israel yang lain lagi jauh lah, sebab Nabi Isa Nabi ke-24, Nabi Musa Nabi yang ke, itu dia lah.
Daripada 25 orang Rasul, Nabi Musa nombor berapa? Jenuh menyanyi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Nombor 14. Nabi yang ke-14. Nabi yang ke-14. Bayangkan dengan yang 24 pun 500 tahun, dengan yang 14 pun zaman bila berapa ribu tahun. Nabi cerita kat kita. Nabi kata ada seorang lelaki Barsisa nama dia. Dia seorang abid. Dia duduk beribadah, kuat ibadah dia. Maknanya dia reti tak ibadah? Dia reti. Allah terima tak ibadah dia? Terima. Tiap-tiap malam dia menangis dekat mihrab tempat dia sembahyang. Kalah tuan-tuan. Kalah tuan-tuan dengan saya. Kita nak ambil sembahyang hajat, nak minta SPM dengan PT3 pun kita tak menangis tadi sujud. Kita nak minta, ya Allah, tak tahu nak minta apa sebenarnya. Tak betul. Lah, saya kan ambil PT3 dengan SPM juga. Bukan PT3, PMR. Saya PMR tahun 1999. SPM tahun 2001. Nampak jangan nak ingat aku tiba-tiba jadi ustaz, aku tak arti mengaji macam apa. Saya, bila kita sujud tu, kita nak minta, ya Allah, tolonglah bagi aku berjaya di dunia ni. Tapi bila habis di dunia ni, titik itu, diam Ustaz. Pasal apa? Nak berjaya lah. Mana aku pun tak cerdik. Dia fikir benda tu. Nak suruh, ya Allah, janganlah bagi aku berjaya. Jangan. Kalau makbul sekali lagi, jahanam aku. Nak minta pun tak tahu nak minta apa. Barsisa, dia duduk di mihrab, dia menangis setiap malam. Kata guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, ulama dulu-dulu bila cerita bab menangis ni, depa sampai tahap di bawah mata mereka, ibu-ibu kakak sekalian, ada alur air mata kerana terus menangis. Power. Maknanya warna kulit yang ada di bawah mata ni terhakis dengan sebab air mata mereka. Pasal itu apa? Mereka itu dengan air mata sahaja boleh menghakis mereka daripada terkena api neraka. Kulit terhakis sebab menangis. Memang power lah, A1. Barsisa hidup di zaman-zaman macam tu. Jadi bila mereka menangis, ya Allah, Barsisa sebab mengenangkan dosa. Nak buat dosa apa Barsisa kalau duduk kat masjid tiap-tiap hari? Sehinggalah suatu hari Allah hantar kepada dia seorang lelaki duduk dalam tempat yang dia selalu semayang, tempat yang dia selalu ibadah, duduk menangis tu. Allah hantar satu orang duduk beribadah, menangis juga. Dan kali ni lelaki ni menangis lagi dahsyat daripada Barsisa. Barsisa hairan dia, sedangkan dia tahu dalam kampung tu, dalam seberang jaya ni, dia seorang saja yang menangis lagu tu. Orang lain tak ada lah duk menangis kat masjid lagu tu malam-malam. Dia seorang aja. Dia tahu dan penduduk kampung tahu. Tiba-tiba malam tu ada seorang yang menangis lagi dahsyat daripada dia. Dia duduk tunggu sampai kawan tu selesai. Bila kawan tu selesai menangis, dia tanya, pasal apa hang menangis? Laki ni tak boleh nak jawab. Dia sebab, dia teriak lagi. Barsisa timbul rasa, kemah dah ni Tanya pun dah menangis dah. Dia berhenti menangis. Barsisa tanya dia lagi, pasal apa hang menangis tak berhenti ni? Baru dia nak jawab, dia teriak lagi. Timbul lagi pada Barsisa, apa dia? Yang ni idola aku. Lah, hang buat dosa apa ni? Apa yang ada dalam pemikiran hang yang hang boleh menangis sampai tahap macam ni? Aku pun berdosa. Macam kita lah, kita kata, aku pun berdosa. Tapi bila aku kenang dosa aku, air mata tak turun. Betul tak betul? Kita ni iman kulit bawang. Nipih. Tak dan buat apa? Tiup melayang. Tu iman kita. Dosa kata tiup. Amoi naik motor tapi kita pun habis dosa dah. Bila kain nak selok, tengok naik motor, bila kain nak selok. Habis dah. Amoi naik motor je habis dah. Kita hangpa tu suruh buat muka soleh sangat ni abang-abang. Dengar orang kata amoi stop. Malu kat bapak-bapak dah ada sini suruh buat perangai gitu. Nipih iman kita, nipih. Lepas tu
Barsisa dia kata, yang ni idola aku. Sehingga kan lelaki tu tak jawab dia tanya. Lelaki tu beredar daripada tempat dia duduk. Esok Barsisa duk tanya ni, siapa dia lelaki ni? Apa dia buat? Esok balik keluar daripada masjid, lelaki tu duduk depan pintu rumah dia. Lelaki tu kata dekat dia, semalam hang tanya aku apa benda yang aku buat yang membuatkan aku teriak dahsyat di masjid memohon ampun pada Allah. Barsisa kata, ya. Lelaki tu angkat kat dia, tunjuk, ni dia. Apa dia? Botol arak. Aku teguk benda ni dulu, sebab tu aku menangis depan Allah, suruh Allah ampun dosa aku. Dia tinggal botol arak depan rumah Barsisa, dia beredar. Barsisa tengok botol arak, terkenang peristiwa semalam kawan ni nangis. Tengok botol arak, terkenang kawan tu tadi. Duk tengok, terkenang, tengok, terkenang, tengok, terkenang. Dia capai botol arak, dia bawa masuk dalam rumah dia, dia kunci. Dia duduk dalam, dia fikir, kalau aku minum sikit, nampak ah? Ni pengajaran untuk kita. Kalau aku minum sikit, takkan mabuk kot. Atau kalau mabuk pun, aku kunci pintu. Aku duduk dalam, aku mabuk sorang-sorang, aku terlentang. Sebab ilmu mabuk kita takat tu je kita tahu. Sebab kita semua tak biasa mabuk, betul tak? Tak tahulah kalau saya cakap ni ada orang, "Dak memang mabuk Ustaz." Oh, macam biasa. Dak duk tunggulah aku ada orang nak kata lagu tu. Tak ada lah kata kan. Kalau tok-tok guru dia suka kata harga botol arak. Dia kata adalah botol arak RM3.5 apa. Tahu seorang kata, "Dak Ustaz, RM10." nak dengar saya buat lagu tu lah, tapi tak ada dalam ni. Baguslah, mana bagus. Maksudnya kita tak biasa try. Bila kita tak biasa try, kalau kita tak tahu. Jadi samalah macam Barsisa, dia pun tak biasa try. Jadi ilmu mabuk kita takat tu je kita tahu. Kita tak tahu nak buat apa. Tapi kami biasalah, ingat masa kita main futsal apa hari tu dekat Safira apa, kita balik lewat malam tu kat Makbul apa ada mabuk, orang main mengamuk dalam nasi kanak Makbul apa buat. Kita tak tahu mabuk ni tara mana. Kita tahu takat tu aja. Barsisa pun dia kata, kalau aku mabuk lagi dalam rumah aja aku dia. Khalaslah. Apa dia buat? Dia minum. Nampak lah. Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan, dia minum sebab apa? Sebab dia nak bertaubat dan menangis macam lelaki yang dia idola tadi. Betul tak betul? Maknanya dia bukan niat jahat. Wallahi dia bukan niat jahat. Dia nak beribadah. Dia nak nangis di hadapan Allah mengenang dosa dia. Dia tegur. Tapi dunia ni bukan kita. Dunia ni kena ikut sunnah Allah. Dia punya. Ikut akal kita tak jadi. Kalau ikut akal kita, macam mana laut boleh terbelah? Nabi Musa belah laut. Kalau ikut akal kita, macam mana unta boleh keluar daripada batu untuk Nabi Soleh? Cerita dalam Quran. Takkan Quran bohong? Dunia ni tak boleh pakai akal kita, walaupun teknologi canggih. Teknologi canggih macam mana pun, saya pesan kat budak-budak sekolah tadi, teknologi canggih macam mana pun, ibu-ibu tetap mengandung 9 bulan 10 hari. Mana boleh lagi singkat daripada tu? Mana boleh, disebabkan teknologi canggih, alhamdulillah kita buat penemuan. Hari ni mengandung, esok lahir anak. Tak boleh, sebab Allah sebut dalam Quran, hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Allah Ta'ala mengandung, melahirkan anak, menyusu, bercerai susu 30 bulan. Allah sebut. Sebab itu Siti Hawa isteri kepada Nabi Adam, Siti Hawa umurnya 1000 tahun. Kenapa Allah bagi Siti Hawa 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun? Umur macam kita sudahlah. Tak boleh umur macam kita 63 tahun, 70 tahun. Anak paling ramai yang biasa saya dengar lah, minta yang biasa saya dengar, satu bapa, satu ibu, 21 orang. 21 orang kak. Kak dengar istighfar panjang, tobat lahum. Sungguh. Hak ni yang paling banyak saya dengar. Tak, ada 23, 24, tapi mak dia 3, mak dia 4. Hak ni mak seorang, bapa seorang, anak 21.
Kemah tu. Hampa tahu apa? Kemah. Kira cekang lah. Pak Long tu cekang tu. Hang tu sodok keluar lebih ingat. Hang nak ambil PT3. SPM. Lagi buta mata hati. Paling ramai 21. Kalau 21, lagu mana nak memeriahkan bumi? Sebab apa? Sebab tempoh mengandung, kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harunin, masa cerita kat kami dan bagi contoh ni, Datuk Harunin kata, daripada mula Nabi Adam sampai sekarang, orang perempuan mengandung 9 bulan 10 hari. Dia mesti kena ada tempoh dia. Dia tak boleh hari ni lahir, esok mengandung, esok lahir. Mengandung lah. Gangguan sikit, dia kita ada dah siap ni. Siti Hawa usia dia masuk panjang. tayar sleep. Logik Nanti ada kita di nak situ. test dekat Lita. Dan sekarang kita nak buat Jadi apa orang cakap, minum mabuk dia. Dino. Kita sambung dengan ceramah. Mabuk dia duduk dalam rumah. Kita tinggal saat bersisa, kita ambil orang sebelah dia. Rumah sebelah atau berdekatan dengan dia ada 4 orang yang mai merantau ke tempat dia. Seorang perempuan, 3 lelaki, abang, adik. Tiba-tiba adik perempuan depa kena rasuk syaitan. Kita kata ni apa orang panggil hysteria lah, apa lebih kurang bahasa lagu tu. Tahu-tahu depa minta tolong ke orang kampung. Tolong. Orang kampung kata, senerai dengan rumah hampa, rumah bersisa. Kira macam Ustaz Furqan lah, Tok Imam. Tok Imam. Siapa duduk setaman dengan Tok Imam? Kalau kena rasuk ke apa, orang kata, ni taman hampa bukan ada Tok Imam ke? Tok Imam dengar-dengar, mengkelan tengok orang kata, hak ni hantu besar ke hantu kecil dia tengok. Siam ke bukan siam dia kata. Mengkelan tengoklah, takut kan, tak biasa. Jadi nak bagi tahu kata, senerai rumah hampa tu baru sisa. Dia ambil. Suruh dia doa. Orang tak tahu dia tengah mabuk. Maka abang 3 orang ni pergi dekat rumah tu, minta tolong ubat adik mereka. Baru sisa kata, tinggal, aku akan ubat dia. Bila dah tinggal, orang perempuan terlentang tidur dekat tak bermaya. Yang duduk dalam bilik itu lelaki pula seorang diri. Mesti ada yang ketiga, nama dia syaitan. Setan tak pernah ambil MC tau. Betul. Setan tak pernah ambil MC. Mustahil. Kita betul, jerebu cuti sekolah. Setan jerebu pun dia tak cuti sekolah. Mana ada orang kurung lelaki perempuan dalam satu bilik, tiba-tiba lelaki dengan perempuan tu kata, tak rasa apa-apa pun. You ada rasa syok lah tak? Perempuan tu tak ada pun. You ada syok lah? Tak ada. Setan tak ada lah. Tak pernah. Mustahil. Sebab apa? Sebab daripada hari lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buka dalam kitab, tajuk dia irhasat. Benda-benda yang jadi sebelum Nabi jadi Nabi. Kalau Nabi dah jadi Nabi, nama dia mukjizat. Sebelum Nabi jadi Nabi, nama dia irhasat. Tanda kata, ni tahun ni special, ada orang lahir, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa antara irhasat yang Nabi ada? Iaitu iblis terkejut. Semua tindakan dan gerakan yang iblis buat tiba-tiba terbantut, tergendala. Iblis-iblis lain kena rejam oleh malaikat. Mereka kata, selama ni kita tak pernah kena rejam. Pasal apa hari ni kena? Terkejut mereka. Maka iblis kata, pergi tengok sekeliling bumi, apa yang berlaku. Pergi cari semua, tengok-tengok. Hari itu 12 Rabiul Awal, lahir Nabi rupanya. Bila kata-kata lagu tu, iblis kata apa? Muhammad lahir, aku tidak ada lagi rehat bagi aku. Tu dia. Bayangkan 1400 tahun dulu dia dah habaq dah, dia tak ada rehat. Takkan masa zaman bersisa dia ada rehat? Dia lagi awal mai daripada Nabi kita. Daripada zaman Nabi Adam depa duk ada. Betul? Sebab tu abang, ni saya pesan tau. Jalan setan jangan cuba-cuba. Makna jangan cuba-cuba buat benda yang macam kita tahu jalan ni jalan setan, kalau kita buat kita boleh jatuh. Jangan cuba. Setan ni dia hidup beribu tahun. Dia jumpa umat lagi terror daripada kita.
umat kaum Ad yang buat rumah dalam batu, kaum Samud yang hebat, yang kuat, badan dia sadar, jenis geng-geng Spartan semua tu. Geng-geng tu pun dia boleh lipat mampu. Jumpa kita, Allah bawa motor tu melayang dengan motor, badan Allah. Takat orang macam kita ni, dia nak lipat sat, dia hembus ya, hilang lah, tak main masjid dah. Sungguh. Cuba tengok azan. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata apa? Bila azan saja, iblis, setan semua lari. Apa dia? Yang kita faham, bila azan ni, yang lari daripada masjid sekok setan. Tahu-tahu ada juga manusia yang lari, setan rupanya. Yang dengar azan, lari daripada masjid, tak main. Dengar azan, oh jom kita balik, okey, Assalamualaikum, balik. Tak main masjid. Yang saya tahu sekok setan. Oh banyak ada juga. Azan-azan tak main, setan lah. Betul firman Allah. Allah kata apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati. Setan ni ada dua, satu manusia, satu jin. Nak tahu hak manusia ni, dengar azan lari, setan confirm. Abang, kakak, bayangkan azan saja pun dia boleh tibai kita lagu tu. Sebab tu saya pesan kat abang dengan kakak, jalan setan jangan cuba. Zina jangan cuba. Mampu kita. Dia tahu nak trick kita macam mana. Sebab tu ada ulama karang kitab, nama dia Talbisul Iblis. Macam mana iblis buat taktik dia, ulama tulis bagi tahu kat kita, tapi kita tak baca. Jadi saya bagi tahu siap-siap, iblis dia hidup lebih lama daripada kita. Dia jumpa umat-umat yang lagi hardcore daripada kita. Takat kita ni umat Nabi yang lemah macam buih di lautan, dia tiup melayang lah. Jangan cuba. Saya pesan siap-siap, jangan cuba. Bahaya. Bahaya. Iblis bukan mainan kita. Bahaya. Jangan cuba. Jangan cuba durhaka mak bapak kita, tu jalan iblis. Jangan cuba untuk durhaka guru-guru kita, tu jalan iblis. Jangan cuba untuk nak menghina masjid, itu jalan iblis. Jangan cuba untuk menghina ulama, tu jalan iblis. Jangan cuba untuk nak berzina, tu jalan iblis. Jangan cuba untuk nak buat benda-benda yang disebalik daripada yang agamanya, tu jalan iblis. Kita buat, kita tak boleh keluar lah, susah. Dadah. Jangan. Dunia ni kejam. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab dia Bustanul Arifin. Kitab Bustanul Arifin, Imam Nawawi bagi syair dekat depan. Dia kata apa? Dunia ni kejam. Dia bagi kita manis sekejap ya. Dia bagi kita pahit lama. Minta maaf lah. Minta maaf lah. Orang yang istilahnya ambil dadah, ambil ketum, benda tu semua, sekejap je akan rasa. Tapi azab dia, nak berhenti, nak kerja, nak keluarga, nak masjid, semua tak dapat. Hak dapat satu tu je. Nak banding dengan 100 lagi yang Allah janji untuk kita supaya kita dapat. Dunia ni kejam. Kita terkelepek seorang-seorang, kita tersadai. Kita tersadai, contohnya, minta maaf lah, kita naik motor misalnya, atau kita tak mau pergi sekolah ke apa dia. Kita tersadai. Kita tersadai kalau tak pergi sekolah, contohnya kita tak jadi orang yang pandai untuk belajar. Sebab sekolah ni dia bukan untuk ajak kita hafal buku abang. Abang dengan kakak jangan silap lah, ni saya bagi tahu siap-siap. Sekolah bukan tempat untuk hantar hampa pergi sekolah baca buku. Tak. Buku sekarang pun kalau hampa balik kat rumah boleh baca. Sekolah dia nak ajak hampa untuk cara fikir. Sebab tu kena pergi sekolah. Bila kita tak pergi sekolah, kita tak boleh nak fikir. Otak kita tak dilatih untuk berfikir. Tu tujuan pergi sekolah. Jangan silap lah. Pergi sekolah abang, kakak. Pergi sekolah bukan tempat ajak kita baca buku. Hampa bengong tak mana sangat sampai tak reti baca buku. Aku tahu hampa semua reti baca buku. Pergi sekolah bukan untuk baca buku. Pergi sekolah untuk ajak hampa cara nak fikir. Macam sekarang, nak ambil exam, aku tak berapa nak boleh. Macam mana aku nak buat?
Kita akan diajar berfikir. Dia perah otak kita untuk bagi fikir. Sebab apa? Sekarang hampa duduk di sekolah, orang akan jaga hampa selama 11 tahun. Paling lama 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah. Esok hampa keluar merempiang daripada sekolah, umur hampa 18 tahun. Tak seharaplah ada orang nak jaga hampa. Hampa kena jaga diri sendiri. Masa tu baru hampa nak perah otak, otak tak mau jalan lah. Masa tu hampa perah, awak hidup aku susah sangat ni, apa aku nak buat? Otak kita tak boleh nak jalan, pasal kita tak latih dia. Otak kita macam bank. Otak kita macam bank. Apa benda yang kita deposit dalam dia tu, itu yang kita withdraw keluar balik. Bank, kita bubuh RM10, RM10 akan ada dalam dia. Kita cucuk duit, kita bawa keluar balik, akan dapat balik RM10. Hak kita duduk simpan dalam bank tu, dia tak bertambah. Kalau nak bertambah, dia kena invest, dia kena buat benda-benda lain. Kita buh 200 dalam bank. Okay kita guys, cucuk duit, dia tak akan jadi 3,000. Tune kereta. Dia akan ada 200 kita dah juga, test 200 tadi, tu kita kereta bawa keluar. tu Sama memang macam sedap otak pakai kita. tayar Apa ni. yang kita isi, Memang nampak yang tu pelik yang akan sikit, keluar tapi daripada mulut daripada kita. segi handling dengan cornering memang sedap mantul. Ini orang panggil apa? Jadi kita Matematik boleh ilmu ni, move formula kereta ni ilmu ke ni. Sebab tu dia duduk dalam Quran. entrance kah? Dia tak duduk di calang-calang kitab. Jadi kita dah full house hari ni. Kita Nabi ada Adam Lancer, Allah buat awal-awal. kita ada Golf, Siap kita saja Nabi ada Adam, Allah FT1, terus kata wa Toyota, 'allama Adamal kita ada, asma'a kullaha apa ni, thumma Mazda. 'aradahum 'alal malaikah Jadi guys, faqala terima kasih sudi anbi'uni tonton. bi Jadi kalau korang nak asma'i habiskan haula'i ceramah ni, in pun boleh. sadiqin. Aku akan Qalu siapkan benda yang subhanaka la aku ilma nak siapkan, lana sebab illa nanti aku ma nak 'allamtana siapkan Lancer innaka Evo. antal alimul hakim. Aku nak beli Qala melawat ban apa ya semua. Adamu anbihum bi Jadi, asma'ihim thank you guys. Jadi aku akan end video ni selepas habis ceramah ni. Jadi dengar sampai habis. lakum inni See you a'lamu guys. ghaibas samawati wal ardi. Qala alam aqul lakum, salah macam mana ayat dah? Alam aqul lakum inni, betul lah, a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Siap saja Nabi Adam, Allah kata wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah bagi ilmu dulu dekat Nabi Adam. Allah bagi ilmu dulu kat Nabi Adam. Buh. Bila dah bubuh, Allah tanya malaikat, malaikat, bagi tahu saya aku apa nama semua makhluk yang ada ni. Malaikat kata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tuhan, aku tak tahu semua. Kami tahu benar yang Tuhan ajak aja. Allah kata, dengar apa yang Adam nak bagi tahu. Adam, bagi tahu kat malaikat apa nama semua ni. Nabi Adam bagi tahu semua benda. Malaikat buat apa kat Nabi Adam? Allah kata, malaikat sujud dekat Nabi Adam. Sujud. Ilmu. Sebab tu abang, tadi dekat sekolah tu, tadi kami dekat sekolah MRSM di Transkrian. Ni aku dengan hamba. Saya habaq siap-siap kat abang-abang. Ni RTM. Saya bercakap dulu ni, tak apa kalau RTM boleh kah? Saya duduk kata, aku cakap dengan budak-budak tak apa kot no. Boleh kot no? Kan nak tukar saya awak. Tak ngam lah. Saya bercakap ni awak semua dengar. Macam filem bercinta pula. Dia sebab ilmu, dia tengah duduk cengih, dia tengah duduk bagi ambil ini ilmu. Dia kena macam tu. Baru jadi. Jadi apa saya bagi tahu dekat abang-abang ni, kakak pun samalah no. Kakak-kakak pun samalah, saya bagi tahu dekat sekolah, saya kata apa? Bumi Pulau Pinang ni, bumi Malaysia ni, Tok Wan dengan Tok Nek kita wariskan kepada kita. Bukan dengan cara bersorak-sonok, hoha-hoha. Tok Wan, Tok Nek, Tok Nyang kita bagi dekat kita bumi Malaysia ni melalui cara ilmu, perjuangan. Tinggal kat kita hari ni tahu hak seronok ya. Hak kita tahu nak menyanyi, tak salah. Saya tak kata salah. Saya tak kata, wallahi saya tak kata salah. Boleh ulang balik rakaman saya. Saya tak kata salah. Saya kata, kita cuma tahu jalan nak meraihkan bumi kita. Menyanyi, seronok, bersukan. Tapi kita tak raih pun tanah air kita dengan ilmu. Maaf, alang-alang boleh sebut, saya sebut siap-siap. Even majlis convocation yang meraihkan orang dapat ilmu pun menyanyi juga. Bahaya.
Bahaya. Majlis convocation, sebab tu dia tak panggil majlis convocation, dia panggil istiadat convocation. Sebab dia satu majlis rasmi mengiktiraf orang yang ada ilmu. Sebab tu kalau tengok orang yang bagi convocation, dia pakai jubah, dia pakai topi macam serban ada, dia pakai kok songkok, dia pakai pakaian yang khusus nak bagi kepada orang mengiktiraf ini orang ada ilmu. Majlis itu pun menyanyi juga. Hak tu saya bagi tahu sikit ni, saya kok mana pun ustaz. Kalau orang nak suruh saya cakap ni, saya tak boleh cakap melainkan saya kena bercakap Quran dengan hadis juga. Bercanggah daripada dua ni saya tak boleh cakap. Dan saya tak boleh setuju walaupun saya dipaksa untuk dibunuh. Allah habaq dalam Quran, dan itulah perkara 3 benar yang saya bagi tahu ke isteri saya. Kahwin dengan saya ada 3 kondisi. Pertama, boleh jadi saya akan dipenjarakan. Kedua, boleh jadi saya akan dihalau keluar daripada tempat saya. Ketiga, boleh jadi saya akan dihukum bunuh. 3 ni ada dalam Quran untuk orang yang mengaji ilmu. Saya tak boleh nak lari, mana boleh lari. Baik, saya takut dengan Tuhan. Tidak. Aish, jumpa manusia sekarang lah. Jumpa Tuhan abadan abada. Tak jumpa pun duk ada dia. Dahlah kita duk sorang-sorang pun kita duk buat maksiat. Takkan duk terang-terang pun buat maksiat kok. Takut tu. Ish, tak lepas lah abang. Ingat tak seorang ni cerita bersisa tak habis lagi no? Dak lah lagi kalau cerita bersisa habis, the end habis ha. Dak. Ingat tak seorang lelaki masyhur lah. Ni nama ni masyhur. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Saya tanya, abang biasa dengar tak Uwais Al-Qarni? Tak biasa dengar nak cerita. Kalau biasa tak mau cerita dah. Tak biasa, tak biasa. Cerita juga. 2 cerita bertindih dah, jahanam dah ni. Ustaz Furqan lah, Ustaz Furqan. Mana Tok Imam? Tok Imam dalam lah. Tak ada nak tanya dah. Tanya Tok Bilal lah. Sini kalau kuliah maghrib habis pukul berapa? Pukul 9 betul tak? Ni dah lajak ni macam mana ni? Tak apa lah. Esok je Rebu. Cuti je Rebu. Tadi saya pun tak tahu. Nak doa je Rebu hilang ke tak? Boleh tak? Tok Imam buat thumbs up tak apa. Dia tahu dah kita kata Ustaz Don hang jadi imam lah. Tak. Saya pun tadi tak tahu. Ya Allah. Nak doa je Rebu hilang ke tak? Kalau hilang dia pun kena pergi sekolah. Tak hilang tak pergi sekolah pula. Nak ambil PMR SPM. Ya Allah, bagi yang terbaik untuk orang Malaysia ni. Hak mana yang elok bagi ada. Kalau hak elok ada jerbu, eloklah. Elok hilang jerbu, mana nak tahu esok tiba-tiba bam, hilang jerbu. Pengumuman semua diminta mai ke sekolah balik walaupun lewat tak apa. Menyesal mai sembahyang hajat lain. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Okay, tengok balik. Uwais Al-Qarni. Saya tak mau cerita yang panjang. Yang panjang ni cerita dia masyhur, orang semua kenal dia sebagai seorang yang taat dengan mak dia, hebat, anak soleh. Uwais Al-Qarni ni Nabi sebut nama dia. Orang lain Nabi tak sebut. Uwais Al-Qarni Nabi sebut nama dia dekat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Umar, Ali kalau jumpa Uwais suruh dia doa ampun dosa hamba. Memang hebat ah. Nama Nabi sebut. Memang iwan ah. Memang iwan ah. Uwais Al-Qarni, cerita panjang dia saya tak mau cerita. Saya cuma nak abang kata, dia orang miskin. Baju dia compang-camping. Ini riwayat dalam athar. Ulama pasti tak akan tinggal nama Uwais sebab Nabi sebut. Dan ulama tak akan main-main untuk cerita kat kita pasal Uwais sebab Nabi sebut. Nabi kata apa? Siapa yang mereka perkataan yang bukan aku kata, Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hang tempah tempat hang dalam neraka. Pasti ulama tak tipu kita. Dia baju dia compang-camping, dia orang miskin, dia ada dengan mak dia saja. Suatu hari Uwais Al-Qarni cari makanan dekat tong sampah. Bukan saya cerita ni saya nak suruh semua orang dalam ni cari makanan kat tong sampah dah. Bukan.
Saya nak abang kata dia miskin. Dia tak ada duit, dia nak beli makanan. Dia cari makanan dekat tong sampah. Kita ingat dia nak cari makanan untuk dia. Bukan. Masa Habib Ali Al-Jufri cerita-cerita ni, dia menangis. Sebab hebat. Orang yang Nabi sebut nama dia dekat mulut Nabi, cari makanan dekat tong sampah abang. Kita makan, ya Allah, kenyang, kat kantin makan sedap. Tapi suruh semayang, suruh doa pun tak semangat. Kita doa main-main je. Malu. Uwais, dia tengah cari makanan dekat tong sampah, tiba-tiba anjing main dekat dia. Anjing menyalak, anjing buat kong menyalak tepi dia. Apa dia kata dekat anjing tu? Dia kata dekat anjing tu, hang pergi cari makanan hang, aku cari makanan aku. Maknanya, ni tong sampah ni ada dua belah. Belah ni aku cari, belah ni hang cari. Maknanya dia habaq kat anjing. Anjing, hang pergi cari makanan hang belah sana, aku cari makanan aku belah sini. Anjing tu tengok dia. Dia kata kat anjing, nanti ke akhirat, bila kita lintah titian sirat, kalau aku lepas melintasi titian sirat, aku mulia daripada hang anjing. Sebab apa? Sekarang ni depa dua-dua cari makanan kat tong sampah, kedudukan depa sama. Jadi Uwais kata kat anjing, anjing, kalau aku lintah titian sirat, aku sampai dekat hujung masuk syurga, aku mulia daripada hang. Tapi kalau aku lintah titian sirat, aku jatuh, hang mulia lagi daripada aku. Ini pandangan orang alim, hebat dia. Hebat. Semoga Allah Ta'ala kurniakan pandangan yang sama kepada kita. Amin. Tuan-tuan, ayah, ibu, abang yang saya kasih sekalian, Barsisa dia tengok perempuan tu, setan ada, dia memperkosa perempuan tu. Bila perempuan tu sedap, pakaian dia tak ada, Barsisa tak ada pakaian, perempuan tu menjerit. Barsisa nak tutup mulut dia, otak dia tak boleh berfikir. Nampak? Sebab tu kita kena mengaji. Dia tak boleh fikir. Dia ambil benda tajam. Ada orang kata botol tu dia bagi pecah, dia tikam. Ada orang kata pisau. Yang penting benda tajam. Dia tikam perempuan tu. Mati perempuan tu. Bila perempuan tu menjerit sebelum dia kena tikam, abang-abang dia mai ke rumah Barsisa, pecahkan rumah Barsisa. Tengok-tengok adik dia terbaring, berlumuran darah, tak pakai baju. Barsisa tak pakai baju dan tengah pegang benda tajam. Mereka tangkap Barsisa, bawa ke muka pengadilan. Barsisa dihukum pancung. Letak dia dekat batu, nak pancung kepala dia. Baring dia lagu tu. Kemudian Barsisa dalam keadaan dia mengelontar-lontar, dia pandang, dia nampak lelaki yang menjadi idola dia tadi, yang tinggal botol arak depan rumah dia. Dia kata, hang habaq kat depa, aku tak berniat untuk jadi macam ni. Lepas tu lelaki tu kata, hang tu dia lah, hang tak kenal aku. Barsisa kata, hang siapa? Dia kata, akulah setan, aku diutus untuk uji hang. Sebab tu saya sebut kat abang tadi, betul tak saya sebut abang setan tak pernah MC? Sebab apa? Nak bagi abang kenal. Kalau tak kenal, takut jadi macam ni. Abang baca kitab Talbisul Iblis, dia ajak cara kita. Abang, kakak, jangan masuk jalan dia. Jalan dia bahaya, sekali masuk tak boleh keluar. Saya abang sebab apa? Barsisa bila jadi lagu tu baru terketak. Baru tahu kata hak yang menipu dia tu iblis. Iblis ni untuk pengetahuan, baca dalam kitab Sejarah Hidup Abdul Qadir Jailani. Depa iblis ni untuk orang yang macam Barsisa, mereka telah berjaya menyesatkan hampir 70,000 orang. Orang macam Barsisa yang menangis tiap-tiap malam, yang apa, abid ni, disesat dan dimusnahkan oleh setan hampir 70,000 orang sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab tu saya pesan ke abang supaya kenal dia. Kakak, kenal dia. Dia mengkaburkan mata kita daripada guru kita. Dia mengkaburkan mata kita daripada ibu bapa kita. Dia mengkaburkan mata kita daripada masjid. Dia mengkaburkan mata kita daripada semayang. Dia mengkaburkan mata kita daripada benda baik. Ni dia.
Barsisa dengar lagu tu, dia nak marah. Dia kata, kerana hang aku jadi macam ni. Iblis, setan kata kat dia, kalau hang nak tahu perempuan yang duduk sebelah rumah hang, aku rasuk dia. Aku rasuk dia. Bila Barsisa jadi lagu tu, Barsisa kata, aku kena bagi tahu dekat semua orang, hang yang buat aku jadi macam ni. Iblis kata, lah ni kalau hang cakap pun orang tak percaya cakap hang. Hang duk ada dekat tempat hukum panjung, siapa nak dengar cakap hang? Aku ada satu cara. Hang kena ikut cakap aku. Hang ikut cakap aku akan bagi tahu kat semua orang. Aku akan lepaskan hang. Barsisa kata, aku tak akan ikut hang sampai bila-bila. Iblis kata, okey. Lah ni hang tak payah ikut aku. Hang setuju ya? Hang setuju je? Barsisa kata, macam mana cara aku nak setuju? Hang kejip mata. Sebab kepala aku ikat, macam mana aku nak setuju? Iblis kata, senang. Hang kejip mata ya, tanda hang setuju. Kejap, buka. Barsisa kata, nampak sekali lagi, cara berfikir. Nabi tak ajak kita macam tu. Nabi guru paling hebat. Dia ajak cara kita fikir macam mana. Barsisa ketika tu dia tak boleh nak fikir. Maka dia pejam mata. Ketika dia pejam mata sebelum dia buka, pisau jatuh. Kakak, abang, dalam sejarah ramai orang yang pandai tapi tempat dia dalam neraka. Sebab itu duduk di masjid, kita bukan nak pesan suruh belajar saja. Belajar, kena belajar. Sebab apa? Belajar dia nak ajak otak kita berfikir. Tetapi dalam masa yang sama, kena ada agama. Minta maaf nak ayah-ayah yang ada ni. Kalau ni hangguk kalau betul saya kata. Orang tua-tua dulu, dia tak boleh nak bagi banyak kat kita. Tapi dia bagi pesanan yang ultimate tu. Apa kata orang tua-tua dulu? Hang nak buat apa, hang buat. Semayang jangan tinggal. Betul tak betul? Ini pesan orang tua-tua. Dia mungkin tak boleh nak pesan macam mana kita pesan hari ni. Tapi dia nak habak kat kita, kata agama penting. Hampa nak buat apa, buat. Semayang jangan tinggal. Dia pesan lagu tu. Maka saya sekadar pesan kepada semua abang-abang, jangan jadi pandai semata-mata. Jadi pandai bagus, terus. Pasal dia ajak kita berfikir. Tapi dalam masa yang sama, kena ada agama, kena ada iman. Yang inilah yang membezakan kenapa seorang cikgu, satu classroom, satu buku, satu kitab, satu ilmu, tetapi menghasilkan dua orang. Seorang yang ada iman, seorang yang tak ada iman. Semoga semua abang dan kakak yang ada dalam ini mendapat manfaat dan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebelum saya berhenti, 9.30 dah kan. Ngaji lama-lama pun buat apa sikit dah lah. Sahabat Nabi pun ambil 10 ayat. Kita bukan sahabat, kita sebat. Hak manadan. Jadi hak manadan ni ambil 1-2 jadilah. Okey. Sebelum saya habis berhenti ni, saya sekadar pesan ya. Tuan-tuan, ayah ibu, abang kakak, Nabi sebut dalam satu hadis. Saya akan baca dua lah. Dalam satu hadis Nabi kata, man qara'al Quran. Ni hadis Imam Daud. Imam Daud, hadis riwayat Imam Daud. Man qara'al Quran thumma 'amila bima fihi albasallahu walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu dawin min syamsi fi buyuti dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadha. Kata Nabi, siapa yang baca Quran dan beramal dengan Quran. Saya ambil dekat sini ilmu lah no. Quran ni ibu segala ilmu lah. Jadi saya kata, siapa yang baca Quran dan beramal dengan Quran dia. Siapa ada ilmu, beramal dengan ilmu dia, Allah akan pakaikan. Tapi hadis ni sebenarnya untuk Quran. Tapi dengar bagi saya cerita bagi habis dulu. Nabi kata, Allah akan pakaikan kepada ibu bapa dia di hari akhirat esok mahkota.
mahkota ini, kata Nabi, cahaya dia lagi terang daripada matahari di dunia. Dalam hadis riwayat yang lain, Imam Al-Hakim meriwayatkan kata apa? Ibu bapa tadi bila mereka bangkit ke akhirat, tengok-tengok mereka ada mahkota. Malaikat mai sarung kat kepala mereka mahkota. Mereka kata, malaikat pasal apa bagi kami pakai mahkota? Orang lain tak pakai. Malaikat akan cakap dekat dia, terima kasih, ini adalah hasil anak kamu yang baca Quran yang kamu hantar dia pergi mengaji. Ni Nabi sebut, hadis riwayat Imam Hakim. Jadi bila dia sarung tu, mak kita dengan ayah kita pakai, cahaya dia terang daripada matahari. Orang lain semua pakai tengok. Orang lain semua masa tu Allah Ta'ala bagi tahu kat semua orang. Sebab orang semua orang macam, siapa dia ni? Awak cahaya terang sangat mahkota dia. Semua orang baru tahu. Allah kata, ini orang anak dia dulu hafaz Al-Quran dan baca Quran. Mak dia pakai macam ni. Kemudian Allah tanya kepada yang lain, apa pandangan kamu tentang anak dia dapat pakai macam mana? Anak yang baca Quran, mak bapak dipakaikan mahkota bercahaya. Anak yang baca Quran tu pakai macam mana? Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi saya sekadar nak sebut je kepada abang-abang yang ada di sini. Abang-abang, mengaji ilmu elok-elok. Kakak, mengaji ilmu elok-elok. Sebab apa? Itu cara kita berkhidmat kepada mak bapak kita. Contoh kalau saya boleh sebutkan satu hadis, minta maaf lah. Hadis sahih. Bila satu orang selawat, sebab tadi saya suruh tuan-tuan semua selawat, betul tak? Tuan-tuan rasa, siapa selawat dapat syafaat Nabi, siapa selawat dapat syafaat Nabi, siapa selawat dekat akhirat dia tak jadi orang kedekut. Selawatlah salah satu kebajikan kita pada mak bapak kita. Kenapa? Ketika mana kita selawat, dalam satu hadis akan diwujud seorang malaikat sebelah Nabi. Dia akan bagi tahu kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang daripada Masjid Seberang Jaya, nama Sipulan bin Sipulan, berselawat kepada kamu. Apa dia? Kerana kita selawat, nama ayah kita dengan mak kita dihabak di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kata ulama, salah satu cara kita nak berkebajikan dengan mak bapak kita, banyakkan baca selawat, sebab malaikat sebut nama mak bapak kita depan Nabi. Dan yang terakhir sekali, tadi saya cakap banyak untuk pelajar sekolah. Saya tahu ayah ibu semua ada dalam ni. Dan mungkin anak-anak ayah ibu pun ada yang nak ambil PMR SPM. Hadis yang terakhir ni untuk kita sama-sama yang mana ada anak lah. Saya sekali lah. Nabi kata kepada Siti Fatimah. Siapa Siti Fatimah? Anak Nabi lah, no? Anak Nabi yang perempuan yang Nabi sayang. Sebab hak kakak-kakak semua dah wafat dah. Hak Siti Fatimah yang lama dengan Nabi, hak kakak-kakak semua wafat dah. Hak kakak-kakak ada yang sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Nabi kata kat Fatimah apa dia? Ya Fatimatu bintu Muhammad. Wahai Fatimah anak Muhammad, ishtari nafsaki minan nar, tebuihlah diri kamu depan api neraka. Fa inni, sesungguhnya aku bapa kamu Rasulullah, la amliku laki minallahi syai'a. Bila kamu berdepan dengan Allah nanti, aku sendiri tak boleh buat apa-apa dekat kamu. Bayangkan seorang kekasih Allah minta apa semua dapat, masuk syurga yang pertama daripada orang lain, duduk dalam syurga tempat paling tinggi. Syurga dibuat untuk Nabi, dunia dibuat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang macam ni habaq ke anak dia. Wahai anak perempuan aku Fatimah, tebuih diri kamu depan api neraka. Esok kalau kamu depan Allah, berdiri kaki kamu dua depan Allah, aku bapa kamu Rasulullah pun tak boleh buat apa-apa depan Allah nanti. Sama juga dengan tuan-tuan dan saya, tebuih diri kita depan Allah daripada api neraka. Esok kalau kaki kita duduk depan tu, mak bapak kita, diri kita, kita sendiri nak buat ke anak-anak kita pun tak boleh buat apa-apa. Nangislah macam mana pun tak boleh buat.
Oleh itu selamatkan diri kita dan keluarga kita dan semua yang ada di keliling kita. Terima kasih bank bagi peluang saya bercakap tajuk ni. Terima kasih masjid. Terima kasih sekolah kerana bagi anak-anak ni mai jumpa dengan saya. Saya seronok dapat berjumpa dengan mereka. Semoga Allah merahmati semua yang ada di sini. Barakallahu fikum jami'an. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minta ampun, minta maaf salah dan silap kepada member-member saya yang mana yang main. Sekali lagi kita boleh pilih lepak minum. Kita pilih nasi anak mana-mana. Saya tahu ada member-member saya. Dalam ni ada member-member aku yang lagi ganas daripada hamba. Member-member aku yang memang wanted masa dekat sekolah dulu. Tapi lah ni Masya Allah ahli masjid mereka. Hamba kena belajar banyak daripada mereka. Hamba kena belajar banyak daripada mereka. Mereka dulu mereka adalah orang yang aku looking forward. Hebat mereka. Mereka dekat sekolah dulu wanted. Cikgu jumpa mereka aja kerja nak sebat. Cikgu jumpa mereka aja nak sebat. Tapi lah ni jadi ahli masjid hebat mereka. Hamba kena jumpa dan belajar daripada mereka. Semoga Allah merahmati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali. Aku ingat nak habiskan tadi. Aku stres je pasal game tu tiba-tiba mati pula. Kita apa? Hari ni kita bersama kita menentang, kita tengok Arsenal friendly dengan apa Barcelona. Terrific to watch. Get the pass he's looking for. It's Luis Suarez looking to force his way through. And he has been fouled there. Okay, kalau kat sini kita tengok aku masih ni sebab aku keyboard ni tak nak tekan 3 button serentak. Kalau aku nak tekan aku kena lepas salah satu sahaja. Coutinho really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Now it's Aubameyang. Lacazette. It's Ozil. Goes for goal. Forward it goes. Breaks on here. It has crossed the line, and it's a throw. Lagi robot ke apa ni? Barcelona have a free kick. Apa? Tackle tak. Aku tak boleh nak buat video lah. Dia makan ke apa semua. Tak larat aku lah. Duduk kedai. Kenapa kita main game dulu. Nanti aku dah okey, kita keluar kita cari buat konten. Aku ada buat basuh kereta tapi sampai basuh kereta tak nampak habis dah. Jadi video tu tak nampak siap lah. Aku basuh kereta sikit, lepas tu aku tu tinggal lah. Tak larat lah.
Allah Akbar. Oh, he's got a crucial block in there. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. Luis Suarez. No, that's not Ayah, all he pelik wanted. tu. Coutinho has got himself a free kick. Hector Bellerin dikenakan kad kuning. Lionel Messi mengambil sepakan. Kita menurunkan Leno hari ini. Kita try nasib lah. Kita rehatkan Peter Cech untuk sebab dia ada urusan untuk ambil duit KWSP beliau. He's having a look round. It's Hector Bellerin. Mkhitaryan. Lacazette. It's Mkhitaryan. Is that a shot? Allahu Akbar. Never so well. There's a spark, a tremendous stop Aku there. tak tahu macam I mana think nak it's keluarkan fair to nama add, atas he just susah. wasn't expecting it. 16. And a header! Allahu Akbar. Sayang. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. Yang mana? Mkhitaryan absolutely focused then on the defensive side of his game. You have to admire commitment like that because he could easily ignore that and just kind of walk around and let Kita others tukar do all the posisi, chasing. kita But tukar instead, posisi he menyerang looks- terus. He relishes the chance to dig in for his team here. Over to the left. Monreal is in a wide position, so what next? Aubameyang. Mesut Ozil. Ozil! Allahu Akbar. Sayang. Half-time whistle goes. Fascinating half, full of Aku tadi nak masuk petak ni. Terlampau susah. We reached the halfway point. Arsenal ended that first half in such a strong fashion. I think we'll just have to wait and see now if they can rekindle that drive and that determination. It's been great commitment. That has to be maintained in the second half. Interesting half, just missing goals, so I'd be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break. Oi. The second 45 minutes. Arsenal clearly have been the better side for me. Yeah, I know the score doesn't quite reflect it, but if they go about their game in the same manner as the opening 45 minutes, things really should improve. Has a swing at it. Hector Bellerin. Lacazette. It's a good run down the right. Where could this lead? He's got away. Mesut Ozil. Allahu Akbar. Shoots. Slow sangat aku passing. Nampak? Peh. Aduh. Stres pula aku. Massive lead. Marvellously behind. Heading tu ada orang kata ada halangan tau. Halangan. Susah sikit. It's Luis Suarez. Mesut Ozil. Looking cross-field, changing the point of attack. Not offside that time. Alamak. Yeah, he was off. Ever so slightly, but he was off. Now it's Luis Suarez. Hector Bellerin tries to get it forward quickly. Ozil plays it forward. Aduh. Keeper dia aduh. Sialah. Laju pula keluar. Apa tu? It's Aubameyang. Going for goal! It's out wide to the right. Keyboard tak function. Keyboard tak function. Papadopoulos. To the keeper and try something new.
Well, there's no sign here of forwards working back. They are staying upfield. They are, Peter, and it gives them a chance to break, but it's also causing an extra defensive presence to prevent that. Incoming cross. Oi, apa main body tu? Oh, Dembele. ni mana Lionel Messi dia? That is as far as they're going to go. Aku dah nampak lah. Raja try. Offside. Aduh. Kata yang keluar. Danny Welbeck dimasukkan nampaknya di situ. Satu percubaan yang baik oleh Arsenal. Tapi Arsenal mencuba taktikal baru. 4-3-3. Untuk penyerang ditukarkan untuk menguatkan bahagian tengah. It was in the offing. Last one Hector allowed. Bellerin dikeluarkan kerana kad kuning yang didapatkan olehnya. With his head, but couldn't steer it. Leno lemah di situ mencari Aubameyang. Aubameyang membuat good running. Cuba Suarez needs to get it forward quickly. Welbeck. Welbeck. Welbeck shoots. itu bukan shoot, Got away with itu one there. tertekan. Tak tahu aku nak cek keyboard mana. Ya, nanti satu game lagi kita cek keyboard lagi. It's Luis Suarez. Keyboard Jordi susah Alba. gila boy. Goes Tekan. on a charge down the left. He's left his man. Oh man. Oh, Red, he's sorting that out. Barcelona showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. It's Luis Suarez. Look, this could still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some end. Oh, Very well to get to that. Oh, that's a spark. aku tak boleh nak buat sepakan terus sebab aku tak boleh pakai banyak sangat controller. Tahu kenapa keyboard. He just whacks it away. Schneider goes looking. Arsenal now full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. He's made certain that won't get through. Luis Suarez spreads it towards the left. Good ball. Offside. Yep, looks it. He may have been caught offside, but Suarez may have been born offside, but he'll continue playing on the shoulder of the last defender, I can tell you. Rakitic. And it's Luis Suarez. Just brushed off the ball there. Suarez Nampaknya di plays it out minit-minit to the terakhir wing. Arsenal berjaya membuatkan orang kata untuk Arsenal menang mungkin tidak dengan Barcelona, tapi seri itu sudah menunjukkan dia adalah seorang juara Luis menentang Suarez. Barcelona. Tapi di sini kita dapat beberapa percubaan. Needed to be better there. It's a wasted chance. Cuba menukar corak serangan dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Now it's Iwobi. Kike was well there. Alert. Mikal. Nampaknya Allahu Akbar. Well-weighted. Luis Suarez. He's had a go. Tidak. Arsenal sudah terbuat tersilap langkah. Has got to be it. Apa sudah jadi? Yeah, looking back at that, And that is that. Always in the balance. In the end, one goal is enough. Minit-minit akhir Arsenal tewas. Arsenal Tewas. simply forgot to turn up. Tiga langgang sendiri menentang Barcelona Possibly turn into something dengan more serious for them. gol 1-0. Jadi kita Many tengok thanks to highlight di Jim, sini. and with that, Aubameyang it is a very good night to you. membuat percubaan pertama tapi digagalkan oleh goalkeeper
Goalkeeper Barcelona. Ini percubaan kedua. Lucas Torreira membuat tandukan dan disepak terus. Lemah daripada Lucas Torreira. Ini adalah percubaan daripada Barcelona untuk perlawanan ini percubaan pertama, dan ini adalah percubaan daripada Ozil untuk minit kedua sebelum babak minit pertama ditamatkan. Sayang di situ kipernya masih ada tangan. Sedikit sahaja lagi. Jadi cukup cakap sajalah video saya untuk hari ini. Jadi jangan lupa guys untuk like dan subscribe my video, support aku. Jadi aku akan kembali membuat vlog, bukan buat game lah. Apa lagi lah. See you in the next video guys. Thank you very much. Love you so much.